Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syuhada binti Abdul Razak. Nombor kad matrik saya C23E1097. Adanya saya di sini adalah untuk membentangkan laporan individu saya bagi subjek Kebudayaan dan Tamadun Melayu. Tidak lupa juga kepada pensyarah saya iaitu Dr. Afidatul. Baiklah, tajuk yang saya kaji adalah konsep identiti dan jati diri Melayu yang menjadi asas dalam kebudayaan dan ketamadunan Melayu serta perkaitannya dengan isu-isu semasa. Pertama sekali, mari kita ke bahagian pengenalan. Pada bahagian pengenalan ini adalah untuk menceritakan konsep jati diri Melayu itu apa dan isu yang dipilih. Baiklah, jati diri ini mempunyai sifat yang asli. Sifat-sifat yang asli ini kebiasaannya akan dimiliki oleh seseorang atau sesuatu yang dapat membentuk identiti yang sangat baik. Seterusnya, menurut Curiah Long, iaitu pada peringkat pertama adalah peringkat individu dan kelompok sosial yang dianggotainya. Beliau juga menyatakan bahawa jati diri ini adalah seorang itu tidak akan terhasil daripada komponen psikologi, tetapi ia terhasil melalui proses sosialisasi seseorang individu itu dalam sekelompok masyarakat. Dan isu dalam kajian ini adalah isu penggunaan bahasa kurang sopan yang saya pilih. Dan saya sebagai pengkaji ingin mengkaji kecekapan dan penggunaan bahasa yang dituturkan dengan kata-kata yang tidak sepatutnya dalam kalangan masyarakat Melayu sesama mereka. Pada bahagian kedua adalah bahagian pernyataan masalah. Pada bahagian pernyataan masalah ini, pengkaji telah mendapati bahawa pertuturan bahasa yang amat baik ini penting bagi masyarakat Melayu untuk menjadikan seseorang individu itu seorang yang bijak, cekap dan berbudi bahasa ketika dalam melontarkan kata-katanya. Dan kajian yang bertajuk konsep jati diri dan pemilihan isu penggunaan bahasa kurang sopan dalam kalangan masyarakat ini menceritakan tentang apa itu jati diri di dalam seseorang, dan isu ini pula adalah mengapa bahasa yang tidak sepatutnya harus dilontarkan ketika dalam percakapan dan menjadikan diri seseorang individu itu tiada akhlak dalam pertuturan. Bahagian yang ketiga pula adalah bahagian persoalan kajian. Persoalan-persoalan yang ingin dikaji adalah mengapakah hilangnya jati diri Melayu dalam kalangan masyarakat. Yang kedua adalah apakah punca yang menyebabkan berlakunya isu penggunaan bahasa kurang sopan dalam kalangan masyarakat. Dan yang terakhir sekali dalam persoalan kajian ini adalah bagaimanakah langkah untuk mengatasi isu penggunaan bahasa kurang sopan ini dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, mari kita berganjat ke bahagian objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian yang telah pengkaji usulkan, iaitu yang pertama adalah mengenal pasti hilangnya jati diri Melayu dalam kalangan masyarakat. Yang kedua adalah menganalisis punca yang menyebabkan berlakunya isu penggunaan bahasa yang kurang sopan dalam kalangan masyarakat. Dan yang terakhir adalah menganalisis cara untuk mengatasi isu penggunaan bahasa kurang sopan dalam kalangan masyarakat. Dan yang seterusnya, mari kita pergi ke bahagian batasan kajian. Pada bahagian batasan kajian ini, pengkaji telah memfokuskan kajian ini kepada konsep jati diri Melayu dan isu penggunaan bahasa kurang sopan dalam kalangan masyarakat. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan buku Jati Diri dan Patriotisme, Teras Peradaban Bangsa, karya dari penyelidikan dan penerbitan daripada Institut Peradaban Melayu, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan kajian ini juga menggunakan jurnal yang ditulis oleh pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia.
Seterusnya, kita ke bahagian metodologi kajian pula. Pada bahagian metodologi kajian, pengkaji telah menekan kajian perpustakaan, iaitu pengkaji telah pergi ke Perpustakaan Raja Tun Uda di Shah Alam bagi mencari buku rujukan yang berkaitan dengan tugasan ini supaya pengkaji dapat selesaikan tugasan ini dengan jayanya. Dan buku rujukan yang pengkaji telah menjumpai di Perpustakaan Raja Tun Uda adalah buku yang bertajuk Jati Diri dan Patriotisme, Teras Peradaban Bangsa karya Siri Penyelidikan dan Peradaban, Institut Peradaban Melayu, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Seterusnya adalah pada bahagian analisis kajian. Analisis kajian bagi skop yang pertama iaitu hilangnya jati diri di dalam diri masing-masing ini di atas sebab-sebab tertentu. Isi yang pertama adalah budaya reva ataupun hipster. Menurut Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia telah mengeluarkan kenyataan bahawa kewujudan media sosial ini memudahkan proses mengakses maklumat semudah satu klik di hujung jari dan boleh mengakibatkan masyarakat Melayu hanyut dan tenggelam dengan budaya barat. Hal ini kerana media sosial seperti Instagram, Facebook dan YouTube ini dijadikan sebagai medium pengikut perkembangan fashion Malaysia serta perkembangan artis pujaan masing-masing. Dan perbuatan ini telah menjerumuskan remaja kian kini kerosakan jati diri mereka sebagai bangsa Melayu yang bersifat sopan santun dan lemah lembut. Hilangnya jati diri masing-masing bagi isi yang kedua pula adalah hedonisme. Pengakibatkan hilangnya jati diri Melayu dengan adanya sifat hedonisme ini adalah melahirkan generasi yang tidak mementingkan masa depan dalam kehidupan mereka, cuma mereka hanya mementingkan kesenangan dan keseronokan. Pula mereka kurang sopan kerana pada mereka lah yang paling berkuasa dengan kesenangan mereka dan boleh menindas orang bawahan mereka dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Hal ini menjadikan mereka juga seseorang yang tidak mempunyai jati diri yang teguh dan ia bukan menunjukkan kekuatan, malahan kelemahan. Seterusnya, analisis kajian bagi skop kedua iaitu faktor-faktor isu penggunaan bahasa kurang sopan dalam kalangan masyarakat. Isi yang pertama adalah sikap dan emosi. Penggunaan bahasa kurang sopan ini seakan diterima pakai dalam kalangan masyarakat apabila perkataan kurang sopan itu dilontarkan dalam perbualan harian ataupun ketika gurau. Sebagai contoh yang terdekat, di mana-mana kedai makan ataupun di tempat awam kita akan terbiasa mendengar perkataan yang kurang sopan itu daripada mulut orang seperti perkataan bodoh, sial, sundal dan sebagainya, tanpa menghiraukan orang yang berada di sekelilingnya mendengar perkataan tersebut. Isi yang kedua bagi skop faktor-faktor isu penggunaan bahasa yang kurang sopan adalah media sosial. Sebagaimana yang kita tahu, media sosial ini terdapat banyak kesan negatifnya, iaitu kita sebagai manusia tidak akan lari daripada ingin mengkritik orang lain, iaitu dengan memberikan komen negatif pada gambar atau video seseorang. Sebagai contoh, pengguna media sosial Facebook telah menggunakan perkataan kurang sopan yang merujuk kepada binatang seperti anjing kurap dan berut terhadap pemimpin negara. Penggunaan bahasa kurang sopan ini menggelak ahli parlimen Kota Belud, iaitu Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan, yang pada masa itu beliau adalah merupakan Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Beliau telah dikutuk oleh seorang pengguna Facebook seperti Kepala Otak Bangang, Menteri Tahap Tong Sampah
Dan kata-kata tersebut telah dilontarkan kepada beliau tanpa kata maaf. Dan berdasarkan teks yang telah dianalisis ini jelas dibuktikan dan diberikan oleh Asma Haji Omar. Dan ketika beliau menjalankan teori ragaman bahasa yang tidak formal dan dianggap sebagai bahasa yang sangat kasar tanpa rasa bersalah dan tiada kata maaf di tempat yang umum. Isi yang ketiga adalah bagi faktor-faktor penggunaan bahasa yang kurang sopan dalam kalangan masyarakat adalah pengaruh persekitaran. Pengaruh persekitaran ini menjadi isu penggunaan bahasa kurang sopan dalam kalangan masyarakat dengan memberikan keburukan kepada diri mereka sendiri, terutamanya bagi golongan remaja. Mereka adalah berdarah muda dan mudah terpengaruh dengan keadaan yang berada di sekeliling mereka. Mereka cenderung menggunakan bahasa yang kurang sopan dalam perbualan sesama mereka maupun orang yang lebih tua daripada mereka. Sebagai contoh, mereka sering menggunakan perkataan sial bagi mengungkapkan perasaan rasa tidak puas hati terhadap mereka sendiri maupun terhadap sesama mereka sendiri maupun terhadap orang lain. Akhir sekali pada skop, langkah bagi mengatasi masalah isu penggunaan bahasa kurang sopan dalam kalangan masyarakat, dan isi yang pertama adalah sikap yang perlu diubah. Sikap diri sendiri perlu diubah untuk menjadikan diri lebih baik pada masa akan datang, dan diri sendiri haruslah menguatkan jati diri dan berusaha mengubah diri dari segala pengaruh persekitaran daripada menggunakan lagi pertuturan kata-kata yang tidak sopan. Dan kita juga perlu meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya seperti sial, anjing dan sebagainya. Sebagaimana kita tahu, perkataan tersebut tidaklah baik, dan jika diungkapkan, terutamanya kita ungkapkan kepada orang lain, maka orang lain itu akan terasa dengan kita dan menganggap diri kita ini adalah seseorang yang tidak beradab. Isi kedua bagi langkah mengatasi isu penggunaan bahasa kurang sopan adalah dengan menghadiri majlis ilmu. Berdasarkan Kereta Akhbar Media Permata, majlis ilmu ini majlis yang merupakan saat dan tempat yang mulia di sisinya, kerana Allah SWT menjanjikan banyak ganjaran dan kebaikan bagi mereka yang berada di dalam tempat tersebut. Bukan itu sahaja, Rasulullah SAW juga telah mengkhabarkan bahawa umatnya yang menghadiri majlis-majlis ilmu ini seumpama berada di dalam taman syurga di atas muka bumi dan dilimpahi rahmat Allah. Dan kita juga dapat menjaga pertuturan kita dan akhlak kita akan terjaga, dan jati diri kita juga akan menjadi lebih baik jika kita menghadiri segala majlis-majlis ilmu, kerana kita akan mendapat ilmu pengetahuan yang dapat mengubahkan diri kita kepada ke arah kebaikan dan kehidupan yang lebih sempurna. Isi yang terakhir bagi langkah mengatasi isu penggunaan bahasa kurang sopan dalam kalangan masyarakat adalah didikan ibu bapa. Sebagai contoh, jika seseorang anak itu melawan kata-kata orang yang lebih tua daripada mereka, maka orang itu akan menganggap anak-anak itu adalah tidak beradab dan tidak sopan, dan mereka akan terlebih dahulu menuding jari ke arah ibu bapa. Kerana sebagaimana kita tahu, ibu bapa memainkan peranan penting dan perlu mendidik anak-anak daripada kecil supaya mereka berkata-kata dengan orang yang lebih dewasa dengan perkataan yang baik dan mengelakkan berkata-kata dengan perkataan yang kasar, kurang sopan. Dan jati diri perlu dididik sejak awal lagi supaya apabila ia semakin melonjak dewasa kelak, ia akan menjadi seorang manusia yang berguna dan dapat menjadi contoh kepada orang lain juga. Kita ke pengakhiran
iaitu kebahagiaan penutup. Baiklah, kesimpulannya jati diri ini mempunyai sifat yang sangat positif, tetapi jika untuk dikongsi bersama adalah universal, dan jati diri yang baik dapat mencerminkan diri seseorang individu itu sangat baik dan disukai oleh orang sekeliling mereka. Dan pertuturan bahasa yang sopan juga mencerminkan seseorang individu itu seorang yang menghormati, menjaga perasaan dan akhlak yang mulia. Pertuturan yang kurang sopan juga akan dipandang serong oleh masyarakat dan dipandang hina kerana tidak ada jati diri yang mantap di dalam diri. Dan seperti mana kita tahu, jika kita tiada adab dalam pergaulan, apa yang dapat disimpulkan adalah jika kita menjaga lisan kita, maka semua perkara akan datang secara baik untuk diri sendiri dan kehidupan kita juga akan rasa tenang tanpa rasa gelisah.